Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أحينا بإيمان وأنسنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان اللهم زينا بعلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dapat lagi menyambung pengajian kita melalui kitab Bidayatul Hidayah, yang di permulaan jalan hidayah, yang telah pun dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, dan kita menggunakan kitab yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita oleh almarhum Al-Fadil Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam, nafa'ana Allah bi ulumihim fi daraini amin. Baik, sambung lagi pada muka surat 37. Dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu, dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Baik, kemudian rukun yang seterusnya, yang merupakan rukun yang terakhir dalam mengambil wuduk, ialah membasuh kaki. Membasuh kaki paling minimum, paling kurang, paling menentukan ia sah ialah sehingga daripada tumit, daripada ujung jari sehingga tumitnya, sehingga buku lali. Itu minimum, ataupun itu sekurang-kurangnya untuk melepasi rukun bagi membasuh kaki. Tetapi pengarang Imam Ghazali meminta kita sampai ke pertengahan betis, maksudnya di atas lagi buku lali. Inilah yang kita bincangkan dulu, supaya kita melebihkan basuhan pada anggota wuduk, supaya kita dapat mencapai apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercahaya, umatnya itu bercahaya, orang itu bercahaya suatu di pada mahsyar, di akhirat nanti, kerana melebihkan basuhan wuduknya ketika berada di dunia. Jadi disuruh untuk melebihkan basuhannya. Dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh, maknanya bersihkan. Kalau kita sewaktu mempelajari bagaimana jari jemari itu dijilati, menyilati, begitu juga dengan kaki, dengan menggunakan jemari kita untuk sampai air itu, dan kita menyilati di antara jari jemari kaki yang kita basuh, sama ada kanan maupun yang kiri. Dan kita basuh 3 kali. Ini juga merupakan sunat. 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri. Mendahului yang kanan, kemudian barulah yang kiri. Selesai 3 kali yang kanan, kemudian barulah yang ke kiri, juga 3 kali. Ini sunat hukumnya.
apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, maka angkatlah penglihatanmu ke langit. Kita angkat ke langit, menadah tangan, lalu berdoa dan baca olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni sabura syakura waj'alni azkuruka zikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Yang bermaksud artinya, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu, tidak ada syirik baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu, maka ampunilah daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-Mu, dan engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku ini di dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih padamu di waktu pagi dan petang. Ini doa selepas kita mengambil wuduk. Maka siapa yang membaca doa ini selepas ia berwuduk, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya, dan dicop di atas wuduknya dengan cop, yakni maksudnya diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah aras. Maka sentiasalah berwuduk tadi, bertasbih kepada Allah, dan ditulis baginya pahala wuduk itu sampai ke hari kiamat. Jadi ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut ada pintu-pintu surga, ada pintu solat, ada pintu orang yang berzakat, ada pintu orang yang berpuasa, yang rajin berpuasa. Dan orang yang rajin berpuasa itu, pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Ada juga pintu yang dia selalu memaafkan orang, walaupun dia pedih, tapi dia memaafkan orang lain. Ada pintu yang kalau dia bersikap ini, pintu ini memanggil dia. Semua pintu-pintu tadi memanggil orang yang melakukan sesuatu, melakukan sembahyang, melakukan puasa, mengikut pintu-pintu itu mereka masuk. Dan di antaranya ialah yang ia selepas berwuduk dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Jadi kita baca doa selepas wuduk, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwuduk. Yang tadi disebutkan wuduk yang wajib, yang sunat, dan disertai dengan doa-doa setiap anggota yang kita ambil wuduk.
kalau kita nak basuh muka, ada dia punya doa dia yang kita telah pelajari dalam kitab ini. Kalau kita basuh tangan kanan, apa doa dia? Ada dalam kitab ini, kita sudah pelajari. Yang basuh tangan kiri pula, ada doanya, sudah kita pelajari juga dalam kitab ini. Yang doa ketika sampai menyapu kepala pun ada doa dia, dan kita sudah pelajarinya. Dan doa ketika masuk ke dalam membasuh telinga, ada doanya. Kemudian juga membasuh kaki, ada doanya. Dan selesai, ada doanya. Ini semua diajar oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, supaya kita memperhatikan betul akan wuduk yang kita lakukan. Dan disambung lagi dengan kita meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika kita berwuduk. Apa dia? Yang pertama, mengibaskan tangan dan memercikkan air selepas berwuduk. Ngibas tangan macam ni, ada air, kita pun hembaskan dia. Kedua, menaparkan air ke muka dan kepala. Ambil, kita buat macam tu. Maknanya tak sopan lah, seolah tidak ada adab. Kita dengan lembut, air itu sampai ke muka. Ini tidak, ni hempaskan dia saja ke muka atau kepala. Begitu. Ketiga, bercakap-cakap, berbual dengan kawan-kawan, baik di depan, baik di belakang, kiri kanan. Ini juga ditegah kita berbuat demikian. Adakah kalau kita buat perkara-perkara ini membatalkan wuduk? Jawapannya tidak. Tetapi ia perkara yang makruh. Ia dibenci oleh Allah SWT. Jadi kalau begitu, kita perhatikan supaya kita jangan buat perkara-perkara ini. Baik, apa lagi yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Yang diminta untuk basuh 3 kali sunat. Basuh 1 kali itu membuat perkara yang rukun sahaja. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, tangan kanan, kanan kiri sekali, semua sekali. Itu selesai untuk yang rukun saja. Tidak ada dapat pahala lepas rukun. Pahalanya ialah pahala wuduk saja, tanpa ada iringan pahala-pahala yang lain. Kita buat 3 kali seperti yang Rasulullah SAW lakukan. Buat 3 kali. Lepas tu kita tambah lagi jadi 4. Maka ini ditegah. Ini ditegah kerana Rasulullah tidak melakukannya, dan dia termasuk dalam pembaziran, di mana disuruh buat 3, kita melebihkan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi buat 3 kali saja. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was. Maksudnya berlebihan guna air, ataupun kita dah ambil wuduk dah yakin kita sudah ambil wuduk, tapi ambil lagi wuduk dengan kadar yang berdekatan masanya. Jadi ini berlebihan, dan ini tanpa hajat kita, hanya kerana kita melayani perasaan was-was kita. Sah ke tidak wuduk kita? Kita wuduk ke tidak? Padahal ingat kita sudah membasuh muka, padahal ingat kita sudah membasuh tangan dan sebagainya, tapi kita nak juga lakukan kerana was-was tadi. Maka ini pun ditegah. Dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwuduk ini namanya walhan. Ada nama syaitan. Syaitan ni diganggu semua perkara, termasuk untuk melakukan ibadah sembahyang. Sebelum untuk melakukan ibadah sembahyang, jika kita tidak berhadas, umpamanya kita tidak berhadas kecil, maka kita wajib untuk mengambil wuduk, kerana
menurut usul fiqh, ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajipan itu kecuali dengannya, maka dengannya itu menjadi wajib. Sembahyang, syarat sembahyang, syarat solat mesti bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Ketika orang itu sudah berada dalam keadaan hadas kecil, maka dia perlu untuk berwuduk. Maka wuduk itu menjadi wajib kerana hendak melakukan sembahyang. Ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Kerana asal hukum wuduk itu adalah sunat. Wuduk itu ada sunat asalnya, hukumnya. Kalau kita ambil wuduk untuk tajdid wuduk, sembahyang maghrib sudah berwuduk, nak sembahyang isyak kita ambil wuduk lagi, ini namanya membaharui wuduk kerana sudah meninggalkan lama masa wuduk itu. Maka ini dinama tajdid wuduk, membaharui wuduk. Baik, itu hukumnya sunat. Tapi kalau dia berhadas kecil, dia menjadi wajib ketika itu untuk mengambil wuduk. Dan ketika mengambil wuduk itulah adanya syaitan mengganggu, supaya dia jadi was-was, supaya dia jadi melengah-lengahkan sembahyang dia, supaya dia rasa tak yakin dengan wuduk dia, sehingga dia dapat melewatkan sembahyang dia, dapat merosakkan sembahyang dia. Jadi ada syaitan, nama dia Walhan, nama syaitan yang khusus untuk mengganggu orang yang mengambil wuduk. Tu tak campur lagi kalau dia pergi sembahyang, tu ada syaitan lagi. Takbir Allahu Akbar, belum macam salah takbir, macam salah niat. Takbir Allahu Akbar, semalam Allah, tangan pun macam ni sebab diganggu oleh syaitan. Banyaklah syaitan ni pun dia bersistem juga. Ada dia punya pos-pos dia. Dia macam tentera jugalah. Pos yang menjaga wuduk, siapa dia, ada nama dia. Dan itulah namanya Walhan. Baik, yang keenam, berwuduk dengan air musammas. Air musammas yakni air yang terkena panas matahari dan di negeri yang panas pula. Kalau air itu terjemur di bencana, maksudnya di dalam tangkungan besi, beldi besi, ataupun dibuat daripada tembaga, daripada, ialah maksudnya ada mangkuk, ada kolah, ataupun ada apa nama tadi, beldi yang dibuat daripada besi yang terjemur panas matahari, maka kita menggunakan air tersebut, maka hukumnya makruh. Air musammas, air ini makruh digunakan. Kalaupun air itu terjemur di dalam beldi yang diperbuat daripada plastik, ketika dia panas sangat air tersebut kerana kepanasan matahari, maka makruh juga kita gunakan. Begitu juga kalau air itu sejuk sangat, kita gunakan juga menjadi makruh. Air musammas ini sama ada air itu dia panas ataupun air itu dah jadi sejuk. Kerana bencana itu dia akan mengeluarkan neutron ataupun mengeluarkan perkara-perkara yang negatif untuk penggunaan badan, yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab lama, dan boleh mengakibatkan penyakit sopak kerana menggunakan air yang terjemur.
yang air itu ditadah yang berada dalam besi. Ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Tadi yang besi, yang tembaga pun makruh juga. Maka yang 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwuduk. Artinya apa? Wuduknya sah, tapi mendapat kebukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut pula di dalam hadis, inna man zakarallah indal wudu'i tahhirallahu jasaduhu kullu wa man lam yaskurillah lam yashur minhu illa ma asabahul ma'. Ini sangat menarik hadis ini. Sangat bagus hadis ini untuk memberi peringatan kepada kita, yang maksudnya, artinya, sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, menyebut nama Allah ni ialah basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim ketika dia nak melakukan wuduk, artinya dalam ranking yang pertama perkara-perkara sunat wuduk itu disebut Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah, yang diartikan dengan basmalah. Basmalah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, dia sebut ketika berwuduk, maka Allah menyucikan jasadnya semua. Maka kata Rasulullah, Allah telah menyucikan jasadnya keseluruhannya, walaupun hati, empedu, limpa, perut, itu semua berada di dalam, ataupun yang tidak mengenai air. Sebab kita basuh wuduk itu pada muka, tangan, ataupun dia kalau komo-komo masukkan air dalam hidung, masuk muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Kalau dia basuh yang itulah, tak kena pada badan kita, tak kena pada peha kita. Tapi kalau kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada melakukan wuduk, maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Allah sucikan jasadnya semua. Wa man lam yashkurillah, maka yang tak menyebut nama Allah, tak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, lam yashur minhu illa ma asabahul ma'. Sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduk, maksudnya tadi yang pertama dia tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air saja. Maka yang kena air sajalah yang terbersih, yang tersucinya. Kalau kena kepala, muka lah yang, kalau sekalilah dia bersihkan, itu saja. Jadi badan, peha, punggung yang tak terkena air tadi, maka tak disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding orang yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan wuduk. Jadi kena ingat, ini keutamaan membaca basmalah ketika berwuduk. Baik, sambung lagi. Yang keempat, adab-adab mandi. Jadi selesai wuduk, kita pelajari sudah pun selesai. Sekarang kita masuk tajuk baru, iaitu adab-adab mandi. Maka apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi atau jima',
maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Ni dululah. Dulu air kena bawa masuk dalam beldi, dalam uncang. Air itu kena bawa ke dalam bilik air. Tapi sekarang pilih sudah ada. Maknanya kita masuk bilik air sudah ada pilih, buka air. Yang ada lagi yang malas lagi, dia buat secara sensor. Maksudnya letak tangan saja keluar air dah. Artinya apa? Lebih ada kemudahan di ketika ini berbanding dulu. Dulu kena bawa air. Dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu. Basuh tangan, kedua tangan. Ini sunat hukumnya. 3 kali juga sunat hukumnya. Dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kalau ada kekotoran badan kita, yang kotor itu kita tanggalkan, bersihkan. Ini sunat hukumnya. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang. Kita berwuduk dulu. Macam mana cara wuduknya? Macam yang kita sudah pelajari pada kitab ini, beserta dengan segala doa-doanya yang telah pun diajar doa-doanya oleh Imam Ghazali dalam kitab ini juga. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu. Selesai kita dah basuh sampai ke telinga umpamanya. Jadi yang kaki kita kemudiankan. Masuk kemudiankan, kita jadikan dia paling akhir dalam ketika kita mandi. Maknanya kita tak basuh sampai habiskan wuduk itu. Sebab kita kemudiankan basuhan kaki. Kerana apa? Supaya air tidak jadi sia-sia. Ini kalau dalam konteks air yang kita selalu dapat air itu terkawal, air sedikit. Macam di suasana Arab, air itu terlalu mahal. Jadi penggunaannya sangat limited, sangat berhati-hati kita menggunakan air. Jadi kalau kita habiskan wuduk terus, jadi banyaklah penggunaan air itu. Jadi dengan sebab tu disuruh diakhirkan basuhan kaki. Tapi kalau kita tiada masalah dengan air, maka tak ada masalah juga kita menyempurnakan dahulu wuduk. Apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Tuang air sebanyak 3 kali. Tapi ketika air itu sampai kepada kepala, air itu sampai kepada kepala. Sebenarnya air itu sampai kepada mana-mana bahagian badan. Tapi yang disorkan ini sur. Dia ambil daripada atas dahulu. Dan engkau berniat mengangkatkan, yakni menghilangkan hadas junub. Ketika air itu sampai, kita pun berniat untuk mengangkat hadas junub, hadas besar. Mengangkat hadas kerana berjima, mengangkat hadas kerana haid ataupun nifas. Kita berniat ketika itu. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan. Kemudian kita pun bersihkan yang sebelah kanan pula. Daripada kanan, tangan kanan, bahagian kanan. Diikutilah dengan sebelah kiri. Kemudian sebelah kiri. Dan gosoklah bahagian hadapan. Depan kita gosok. Meratakan air yang sampai kepada badan kita. Dan belakang daripada badanmu, begitu juga belakang kita. Dan selat menyelati rambut di kepala kita macam ni.
dengan rambut kita. Dan menyelati rambut di kepala dan juga janggutmu, dan juga janggut kita. Dan sampaikanlah air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu. Sampaikan juga ke ketiak, sebab tu terlipat. Kemudian apa nama ini, di antara di bawah siku kita, ni sampaikan juga air. Yang ini juga peha kita, di antara kemaluan itu kan terlipat juga, ataupun kepala lutut kita di belakangnya, itu kan terlipat juga. Benda yang terlipat juga, sampaikan air dan gosok di situ. Dan tempat tumbuh rambut, baik yang nipis maupun yang tebal. Kalau dia ada jambang, baik nipis atau tebal, dia pun kena mensilat-silati. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi, dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Baik, jadi kalau kita sudah basuh, di akhirnya itu kita basuh kaki, sebab kita nak menyempurnakan wuduk kita. Tadi kan Imam Ghazali sebut sampai telinga saja, jadi kaki itu dikemudiankan. Kita basuh dulu badan kita, kemudian barulah kaki. Maka itu sudah sempurna, namanya dia sudah berwuduk. Tapi selepas berwuduk, dia terkena anggota kemaluannya, maka batal wuduknya. Dan perkara-perkara wajib, perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah, yang pertama, niat. Tadi dia disebut niat itu di mana kedudukannya ketika air sampai di bahagian badan. Cumanya disurkan daripada atas, maka bila sampai ke atas airnya, dia berniatlah. Tapi kalau sampai ke tangan, bolehlah berniat. Mana air sampai permulaan, maka itu dia berniat untuk dia mengangkat hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan jika ada. Ini wajib juga, bersihkan najis yang ada pada badan dia. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Ratakan air sampai semua kena air tadi. Tapi sur yang telah disebut oleh Imam Ghazali, cara kaifiat bagaimana nak mandi, ini sudah merangkumi, melengkapkan seseorang itu meratakan air ke seluruh badan. Dan perkara yang wajib dan wuduk ialah, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka sekali, membasuh muka sekali. Ini wuduk. Tadi itu mandi. Perkara yang mandi yang wajib niat, menghilangkan najis-najis di badan dan meratakan air ke seluruh badan. Itu mandi hadas. Kemudian yang wajib pula untuk wuduk, pertama niat. Niatnya di mana kedudukannya? Ketika air sampai ke muka. Mana ada beza dengan mandi hadas tadi. Mandi hadas tadi dia tidak menentu, tempatnya di mana tidak menentu. Yang penting air sampai dulu di bahagian badan, dia berniat. Tapi ketika dia berwudu, itu ditentukan tempatnya, iaitu air sampai ke muka. Lalu dia pun berniat. Yang kedua, membasuh muka sekali. Itu jadi rukun lah maknanya. Kalau dia basuh 3 kali, kita sudah pun membincangkan tadi, dia menjadi perkara yang sunat, ittiba' Rasul, dia mengikut Rasul. Kalau dia buat 4 kali, lebih pula daripada yang 3, kerana dia
nak melebihkan, nak lebih yakin lagi, jadi makruh pula. Boleh faham? Pertama tu dia selepas selesai rukun dia, 3 dia dapat sunat, 2 tak dapat sunat lagi, 3 dapat sunat, 4 makruh, 2 tadi juga makruh, kerana yang disuruh buat 3. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke 2 siku juga sekali. Ni ujung sampai siku sekali, ini rukun. Buat 3 kali sunat. Dan dia lebihkan air itu sampai ke atas siku, lebihkan air sampai ke atas siku, ini sunat hukumnya. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala sekali, basuh sikit je, dan dibuat sekali, itu lepas rukunnya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali, itu pun lepas rukunnya. Jadi sunat dia buat 3 kali, tambah lagi dia atas buku lali dia punya basuhan air itu sampai. Yang keenam, tertib. Tertib ni dia jadi rukun. Maksudnya dia tidak boleh basuh muka, basuh kepala dulu, lepas tu baru nak basuh muka, kemudian baru nak basuh kaki. Tak boleh. Dia mesti tertib, dia mesti ikut dia punya susunan muka, kemudian tangan, kepala, kaki. Dia mesti ikut begitu. Dia tak boleh dia langkau, dia niat kemudian pula baru niat. Tak boleh juga, tidak sah hukumnya. Dia kena tertib. Ada satu lagi dinama mualat. Mualat ni maknanya dia tak tunggu masa lama. Itu mualat. Ini tertib ikut susunan. Mualat itu dia tak tunggu lama. Baik, kita berhenti setakat ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الدنيا ولا